Ini perkembangan terkini berkenaan dengan cuaca. Petugas khas juga Hidayah Alam Sekitar tangki IBC yang mengandungi bahan buangan dalam berhubung kesan jelbu rentas sempadan yang berterus Bertinggi 2 Muhammad Saleh KVP Muhammad berkata Dengan bacaan IPU 124 iaitu pada tahap tidak sihat. Rekodkan peningkatan jumlah Jalan Gua Musang Lojeng di kilometer 92 Gua Musang ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah saya bagi subjek BMMB 3343 Kemahiran Asas Bahasa Melayu, iaitu Dr. Mat Saleh bin Muhammad Zain dan rakan seperjuangan. Dalam tugasan 2 ini saya akan mengaplikasikan kemahiran mendengar, bertutur dan membaca. Dalam tugasan 2 ini juga saya telah memilih video yang berdurasi 10 minit dan memilih satu artikel mengenai tajuk yang saya pilih. Jadi berdasarkan video yang pertama tadi, adakah anda boleh pilih, adakah anda boleh mengenal pasti apa yang saya akan bahaskan? Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tajuk yang ingin saya bahaskan ialah kelestarian alam sekitar, tanggungjawab bersama. Jadi apa itu alam sekitar? Alam sekitar ialah keadaan sekeliling ataupun lingkungan yang ada pada manusia. Jadi alam sekitar ialah perkara paling atas dalam kehidupan. Tanpa alam sekitar, tiadalah kita. Sebagai contoh, pokok, rumput dan tumbuh-tumbuhan di luar sana ialah alam sekitar. Jadi tanpanya mereka, tanpanyalah kita. Faham tak di situ? Maknanya alam sekitar ini ialah perkara paling penting dalam kehidupan, di mana alam sekitar memberi oksigen kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan. Nak tahu contoh-contoh alam sekitar? Mari saya tunjukkan. Saya boleh buat magic. Kita lihat 1, 2, 3. Inilah alam sekitar. Betapa hijau dan bersihnya alam sekitar ini. Kita tukar lain. Ini pun cantik juga. Nampak indah kan alam sekitar? Kita buat lagi. Ini bukan alam sekitar. Ini pencemaran alam sekitar. Jadi dari situlah kita akan bahaskan. Saya akan membahaskan tentang punca-punca pencemaran alam sekitar, kesan pencemaran alam sekitar dan usaha untuk membasmi pencemaran alam sekitar. Okey. Mari kita lihat apakah punca-punca pencemaran alam sekitar. Punca-punca terbahagi kepada 2 jenis, iaitu semula jadi dan manusia. Semula jadi ini terjadi apabila alam sekitar itu sendiri, sebagai contoh gunung berapi dan ribut pasir. Okey, punca-punca yang dibahaskan dalam video yang saya pilih ialah daripada manusia, iaitu kawasan pedalaman yang dibina untuk sistem jalan raya. Okey, kawasan pedalaman mengalami pembangunan jalan raya untuk meningkatkan akses. Pembinaan jalan raya memerlukan penebangan hutan menjejaskan habitat semula jadi. Selalunya, pedalaman kan banyak pokok, banyak tumbuh-tumbuhan yang menyukarkan untuk membina jalan raya. Jadi, dari situlah kerajaan ataupun pihak untuk membina jalan raya, mereka menebang dan membersihkan tempat tersebut. Dari situ, kenderaan yang meningkat menyumbang kepada pelepasan sulfur dioksida
yang turut mencemarkan udara. Seterusnya, pembinaan yang tidak terancang boleh menyebabkan hakisan tanah. Sebagai contoh, sesuatu bukit itu untuk dijadikan jalan raya di situ, kita perlu mengorek tanah tersebut. Apabila tanah tersebut menjadi tidak kukuh, dari situlah akan menyebabkan hakisan tanah dan tanah runtuh. Dan akhir sekali ialah pencemaran air juga berlaku akibat gangguan terhadap ekosistem tempatan. Apabila kita menggali tanah, membuat satu binaan di satu tempat itu, maka saliran air yang berada di situ akan turut tercemar. Itu ialah punca pertama. Ya, seterusnya kita pergi ke punca yang kedua, iaitu pencemaran laut. Perkapalan tumpahan minyak. Jadi, aktiviti perkapalan yang meningkat boleh menyebabkan tumpahan minyak di laut. Tumpahan minyak ini menjejaskan kehidupan marin, termasuklah ikan dan mamalia laut. Lapisan minyak di permukaan air menghalang cahaya matahari, menyekat proses fotosintesis tumbuhan laut. Jadi, seperti batu karang yang ada pada dasar laut memerlukan matahari untuk membiak. Apabila tumpahan minyak telah menyekat proses matahari untuk masuk ke dalam air, maka proses fotosintesis tidak dapat dijalankan. Seterusnya ialah pencemaran ini juga menjejaskan kualiti air laut dan industri perikanan, menyebabkan kerugian ekonomi dan kerosakan alam sekitar yang berpanjangan. Sungguh teruk manusia ketika ini. Pelbagai akibat yang mereka telah lakukan untuk menjana sedikit pendapatan. Seterusnya ialah punca yang terdapat dalam artikel yang telah saya baca, iaitu yang pertama ialah kesedaran alam sekitar. Jadi, semua manusia mempunyai kesedaran alam sekitar, namun mereka tidak mengambil berat terhadap perkara ini. Jadinya hasil kajian sebelum ini menunjukkan bahawa tahap kesedaran alam sekitar dalam kalangan masyarakat Malaysia belum lagi mencapai tahap yang membanggakan jika dibandingkan dengan negara maju seperti Jepun, Denmark dan Jerman, yang dibuat kajian oleh Jabatan Alam Sekitar Malaysia 1997. Masyarakat juga secara umumnya lebih peka kepada isu-isu alam sekitar, terutamanya yang hampir kepada mereka, namun kesedaran untuk terlibat mengatasi masalah tersebut terlalu minima. Macam yang saya cakap tadi, mereka mengambil perhatian terhadap perkara ini, namun mereka hanya mengambil enteng terhadap perkara ini. Tidak sepenuhnya mereka memberi sepenuh perhatian. Jadi dari situlah pencemaran alam sekitar ini turut berlaku. Jadi seterusnya ialah pengetahuan terhadap alam sekitar. Kaplowitz dan Levin 2005 menyatakan bahawa mereka menjalankan kajian untuk melihat tahap pengetahuan tentang isu-isu alam sekitar di dalam kalangan pelajar universiti dengan orang awam di Amerika Syarikat. Kajian tersebut mendapati bahawa pelajar-pelajar di sana mengambil perhatian sepenuhnya terhadap alam sekitar. Itu di Amerika Syarikat. Jadi bagaimana dengan Malaysia? Berdasarkan rekod JAS, iaitu Jabatan Alam Sekitar, pada 2020, sebanyak 57,092 punca pencemar termasuk daripada aktiviti perindustrian dan loji rawatan kumbahan.
JAS juga menerima 8,856 aduan pencemaran alam sekitar pada tahun itu. Siasatan dan penguatkuasaan JAS terhadap punca pencemar dan aduan dilaksanakan 1,133 pegawai penguatkuasa beroperasi di 15 pejabat negeri dan 29 pejabat cawangan. Jumlah punca pencemar secara umumnya akan meningkatkan selaras kepesatan pembangunan dan aktiviti perindustrian. Ini cabaran kepada negara dalam memastikan kualiti alam sekitar terjaga selari dengan peningkatan kualiti hidup masyarakat. Itulah pengetahuan alam sekitar yang berada di Malaysia. Nasib baik tidak jatuh. Seterusnya, kita akan pergi kepada kesan. Yang pertama ialah menjejaskan habitat flora dan fauna. Sulfur dioksida ke udara dari kenderaan. Jadi, apakah proses-prosesnya? Pelepasan sulfur dioksida dari kenderaan menyebabkan pencemaran udara. Gas sulfur dioksida merosakkan tumbuhan, menghalang proses fotosintesis. Kematian tumbuhan mengurangkan bekalan oksigen dalam persekitaran. Justeru habitat haiwan yang bergantung pada tumbuhan turut terjejas. Dengan ketidakseimbangan ekosistem yang berlaku akibat kerosakan habitat flora dan fauna, sulfur dioksida juga menyebabkan hujan asid yang merosakkan tanah dan air serta menambah pencemaran. Jadi, dari situ kita nampak lihat bahawa flora dan fauna ini merupakan tunjang utama bagi terhadap alam sekitar ini. Apabila rosaknya tunjang utama ini, maka rosaklah perkara yang sekitar yang ada padanya. Kita pergi kepada kesan kedua, iaitu tumbuhan mati. Apabila tumbuhan mati, maka kita kekurangan oksigen. Pencemaran udara akibat sulfur dioksida mengakibatkan kematian tumbuhan. Apabila kematian tumbuhan berlaku, maka proses fotosintesis menjadi tersekat dan berkurang. Proses fotosintesis seperti yang saya cakap tadi adalah penting, adalah tunjang utama untuk menghasilkan oksigen. Apabila penurunan jumlah oksigen di udara, maka menjejaskan kualiti persekitaran. Apabila kualiti persekitaran yang rendah, kualiti udara yang rendah, hal ini akan memberikan kesan negatif kepada kehidupan manusia dan haiwan. Justeru, apabila perkara ini terus berlaku, maka akan berlaku kesan jangka panjang, termasuk gangguan kepada ekosistem dan ketidakseimbangan dalam rantaian makanan. Itu untuk kesan. Ada singa, ada harimau lah. Dan akhir sekali, kita teruskan kepada usaha. Usaha yang terdapat dalam video tersebut, mereka mengatakan ada usaha dari pihak kerajaan dan usaha dari ibu bapa. Dari pihak kerajaan, mereka mengesyorkan untuk mengadakan kempen berasaskan alam sekitar. Sebagai contoh, hari Rabu ataupun hari Sabtu tanpa beg plastik. Seterusnya, memberikan penalti kepada individu yang membuang sampah merata-rata. Jadi, jika kita melihat orang membuang sampah merata-rata, kita boleh membuat laporan. Maka mereka akan dikenakan penalti, justeru mereka akan beringat sampai mereka mati. Ya. Dan seterusnya ialah daripada ibu bapa menunjukkan suri teladan yang baik
dan mendidik mencintai alam sekitar. Sebagai contoh, ibu bapa melakukan aktiviti terhadap anak-anak mereka seperti melakukan aktiviti 3R. Reduce, reuse and recycle. Apabila perkara itu berlaku, maka anak-anak mereka akan merasa dikasihani dan diberi perhatian sepenuhnya, dan mereka akan menitik beratkan tentang alam sekitar ini kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Dan akhir sekali kita pergi kepada penutup. Jadi menjaga alam sekitar adalah tanggungjawab yang tidak boleh dipandang remeh. Setiap tindakan kita hari ini menentukan nasib generasi yang akan datang. Dengan merawat dan menghargai bumi ini, kita bukan sahaja melindungi kehidupan yang ada, tetapi juga memastikan bahawa keindahan dan keajaiban alam akan terus memberi inspirasi kepada hati dan jiwa kita untuk selama-lamanya. Jadi, marilah kita menjaga alam sekitar bersama-sama, ya. Sebagai penutup kata, buah pisang daun keladi. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.